Tahukah anda, sekiranya anda menjadi penjamin kepada sesuatu pinjaman wang orang lain, anda boleh diisytihar bankrupt. Maukah anda bankrupt? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farid Ahmad. Kita bertemu lagi dalam Sofa Putih, sebuah program bual bicara guaman yang akan membawa anda dekat dengan dunia undang-undang. Baik, kerana kami di Sofa Putih ingin memasyarakatkan undang-undang. Tetapi persoalannya yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah sejauh mana kita faham dan tahu tentang undang-undang tersebut. Dan kita harus jelas bahawa undang-undang itu dicipta bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk memoralkan masyarakat. Baik, hari ini adalah satu isu yang cukup menarik. Penjamin boleh bankrupt. Baik, bersama-sama dengan saya adalah tetamu iaitu Encik Syahrudin bin Muhammad Daud. Dekat dengan saya ini iaitu pegawai insolvensi kanan satu dari Jabatan Insolvensi Malaysia dan juga peguam bela dan peguam cara Encik Muhammad Zufar Shah bin Muhammad Idra Kishah. Terima kasih kerana bersama kami hari ini di Sofa Putih. Tetapi juga menurut rujukan di Sofa Putih, seramai 64,632 rakyat Malaysia direkodkan bankrupt dalam 5 tahun lalu, membabitkan usia 18 hingga 44 tahun. Dan ada di antaranya menjadi bankrupt hanya disebabkan kerana menjadi penjamin kepada pinjaman orang lain. Jadi inilah isu sebenarnya yang kita nak bincangkan. Tetapi masih ramai lagi yang tak tahu apakah fungsi penjamin ini dan kenapa bila pihak institusi kewangan nak bagi pinjam mesti dia kata awak mesti ada guarantor, penjamin tu. Kenapa tu Cik Syahrudin? Penjamin ni satu orang yang dia beri jaminan kepada pinjaman. Sekiranya peminjam tu gagal untuk membuat pinjaman, dia akan membayar pinjaman tersebut. Tanggungjawabnya ada sama sahaja antara peminjam dan penjamin. Okey, bermakna dia menjamin kepada pinjaman, tapi tentang tanggungjawab dan beban tu satu yang cukup menarik. Itu yang saya nak tanyakan pada Cik Zufar. Sebenarnya bila kita cakap tentang tanggungan, beban yang ditanggung oleh penjamin tu tadi tu, tapi sebelum kita nak bersetuju jadi penjamin, apa yang perlu kita fikirkan? Okay, baik. Seseorang penjamin itu harus dan yang ini disarankan untuk meneliti isi kandungan perjanjian penjamin tersebut. Disarankan agar bakal-bakal penjamin ini mendapatkan khidmat nasihat guaman untuk membantu memahami tanggungan yang akan dipikul oleh penjamin. Baik, terima kasih Cik Zufar. Okay, sekarang kita akan kongsikan satu situasi, satu pengakuan di mana beliau, seorang anak, telah menjadi penjamin kepada arwah ayahnya. Kita saksikan. Saya menjadi penjamin untuk ayah. Masa tu, saya baru je habis belajar dan bekerja sebagai eksekutif bahagian pengurusan. Ayah minta tolong untuk saya jadi penjamin pinjaman peribadi untuk dimulakan perniagaan. Masa tu saya fikir, dah tiba masa untuk saya pula yang bantu keluarga. Saya setuju. Ayah gembira sangat masa tu. Tapi, tak ada siapa pun yang sangka perniagaan ayah gagal separuh jalan je. Ayah terpaksa tutup kedai. 2 tahun selepas tu, ayah pula meninggal dunia. Macam jatuh di tipa tangga, saya pula diberhentikan kerja. Disebabkan saya tak bekerja dan ibu tak ada pendapatan tetap, kami tak mampu nak sambung bayar sekadar hutang pinjaman arwah ayah. Pada tahun 2017, saya dan ibu diisytihar muflis. Hidup kami lagi terkesan bila ibu tak boleh nak tuntut wang pencen ayah. Kehidupan saya pula terbantut bila saya tak boleh nak buat apa-apa pinjaman. Saya tak boleh nak beli kereta. Saya tak boleh keluar negara. Dan macam-macam usaha kami buat untuk langsaikan segala hutang pinjaman peribadi ayah. Tapi kami tak mampu. Semuanya tak tertanggung. Kehidupan saya jauh ketinggalan daripada kawan-kawan sebaya yang lain. Masa depan saya gelap.
walaupun saya masih muda. Baik, ini merupakan suatu dilema yang benar-benar berlaku dalam masyarakat kita. Sebenarnya kita menjadi penjamin kepada orang kata darah daging kita sendiri. Ayah sendiri, takkanlah anak tu kata tak nak jadi penjamin. Tetapi wujudnya situasi tadi yang boleh menjadi satu isu yang sangat besar. Jadi kita nak tanya tuan peguam kita, Cik Zulfa, implikasi keadaan tadi dan bagaimana agaknya mereka boleh membela nasib mereka? Pilihan yang boleh diambil oleh si anak dan isteri dalam situasi sebegini ialah mereka pada mulanya mereka boleh berurusan terus dengan bank. Okey. Datang, jumpa dekat bank, berhubungan dengan mereka, memaklum kepada bank. Ini adalah situasi kewangan kami. Kami akui bahawa si arwah telah menanggung hutang tersebut. Cuma disebabkan keadaan kewangan kami sekarang ini, kami tak mampu. Boleh tak kita buat satu pembiayaan semula? Hutang yang dihutang oleh arwah ayah yang kini kami tanggung sekarang ni. So sebagai contoh katakan disebabkan pekerjaan dan juga kedudukan kewangan si anak dengan si isteri, mereka cuma mampu bayar RM100 sebulan. Okey. Dan sekiranya persetujuan ini diterima, maka pembayaran hutang itu masih boleh diteruskan dengan cuma bayaran seminimum RM100 sebulan. Okey, sekarang Cik Syah, saya pasti ramai tengah tertanya-tanya ni, berapakah nilai hutang, berapa banyak hutang tu yang mereka boleh dikatakan bankrupt tu? Ya. Farin, nilai hutang seorang boleh jatuh bankrupt, dia meningkat. Pada bulan Oktober 2017 dan sebelumnya, hutang sebanyak RM30,000 Okey. baru boleh jatuh bankrupt. Kemudian dinaikkan kepada RM50,000 setelah pindaan pada tarikh tersebutlah. Pada berlaku COVID pada masa ini, nilai telah dinaikkan kepada RM100,000. Bermula daripada 23 hari bulan 10, 2020 dan berkuat kuasa sehingga 31 hari bulan 8, 2021. Okey, baik. Terima kasih Cik Syah atas penjelasan itu. Baik, banyak lagi yang kita ingin tanyakan kepada tetamu-tetamu kita hari ini. Jadi teruskan bersama dengan saya dalam Sofa Putih. Baik, kita kembali dalam Sofa Putih bersama saya Farin Ahmad dan anda mampu bersuara. Dan hari ini topik kita adalah penjamin boleh jadi bankrupt. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Okey, saya nak tanya pada Cik Syah lah. Situasi ni mungkin boleh berlaku. Tiba-tibalah tengahlah saya basuh kereta ke sampah-sampah depan rumah. Adalah surat pula sampai. Lepas tu buka-buka, anda telah diisytiharkan muflis, bankrupt. Padahal saya tak tahu ni, loan saya bayar tiap-tiap bulan. Pinjaman saya bayar tiap-tiap bulan. Saya tak tahu apa. Rupanya dapat tahu saya jadi penjamin yang dah 5-10 tahun dulu agaknya. Adakah situasi itu boleh terjadi? Dan kalau kata saya yang kena keadaan macam tu, apa perlu saya buat? Ya, Farin. Memang betul. Ada yang berlaku keadaan macam tu di dalam masyarakat kita. Jadi, bila seorang telah bankrupt, yang pertama sekali hendaklah datang ke pejabat insolvensi. Kerana pejabat insolvensi merupakan pentadbir kepada hal ehwal kebankruptan. Dan juga kami membantu seorang bankrupt untuk keluar daripada kebankruptannya dengan jalan undang-undang. Dalam keadaan ini, beliau naklah menghadiri satu sesi temu kenal. Beliau akan mengisytiharkan kedudukan hartanya, tanggungannya, pendapatannya dan juga dirinya dan serta sebab-sebab kebankruptan yang beliau hadapi. Seterusnya, beliau juga hendaklah datang kepada mesyuarat pertama piutang yang diadakan selepas daripada sesi temu kenal di mana mereka akan dipertemukan dengan piutang-piutang dipertemukan dengan si bankrupt dalam satu mesyuarat untuk membincangkan hal kebankruptan tersebut. Okey. Baik, saya kira saya faham sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang dapat surat macam saya bagi situasi tadi, kadang-kadang alamat kita bertukar dan sebagainya. Tapi kalau diisikan bankrupt, maknanya jangan panik, jangan cemas. Pergi ke Jabatan Insolvensi dan berbincang dan buat apa yang sepatutnya. Okey. Cik Zulfa, kalau kita lihat tadi, saya nak imbas baliklah situasi tadi. Adakah kalau kita lihat si arwah tadi, dia memang tak boleh bayar hutang. Sepatutnya penghutang yang jatuh bankrupt.
Tetapi beban ataupun hak-hak yang ditarik balik dan telah diterangkan oleh Cik Syah tadi, adakah ini boleh jatuh kepada si penjamin? Perlu dibezakan di sini ya Farid. Aha. Sebab katakan kalau si ayah meninggal, Ha. belum diisytiharkan bankrupt, maka segala tunggakan yang si ayah tanggung akan jatuh kepada harta pusaka dan bukan penjamin. Okey, okey. Tetapi sekiranya si ayah telah diisytiharkan bankrupt dan sekarang bebanan ini ditanggung oleh si penjamin, maka si penjamin sekiranya gagal untuk membuat bayaran, maka pihak bank setelah mahkamah berpuas hati terpaksa mengisytiharkan si isteri dan si anak, iaitu penjamin, Penjamin, dalam situasi ini bank muflis. Now, sekiranya mereka jatuh muflis sebagai seorang penjamin, maka hak-hak yang ditarik balik oleh seorang peminjam itu akan juga dirasai oleh penjamin-penjamin tersebut. Itu Maknanya seperti penjamin kena tanggung jugalah hak-hak yang ditarik balik tu. Tak Benar. boleh buat itu, tak boleh perniagaan, tak boleh keluar negara dan sebagainya yang kita dah nyatakan tadi. Okey, yang ini saya nak kongsikan kepada para wanita di luar sana yang berhati lembut, berhati kasihan. Kerana cinta anda menjadi penjamin. Kita saksikan. Kenapa ni sayang? Saya tak tahulah sayang. Tapi saya rasa pinjaman peribadi RM50,000 ni macam banyak sangat tau sayang. Awak tak rasa macam tu ke? Memanglah banyak. Tapi untuk siapa? Untuk kita juga. Dapat je duit ni nanti, kita terus kahwin. Memanglah sayang. Tapi Sini. Awak bayangkan bila kita dah dapat duit pinjaman tu, kita buat majlis perkahwinan idaman awak. Awak pakai baju kahwin yang cantik tu, duduk atas pelamin idaman awak. Lepas tu kata kita nak pergi berbulan madu. Kat mana? nak pergi Bali sayang. Sebab tu saya nak kena pinjam banyak untuk kita. Sekarang ni awak tak payah risau, awak jadi penjamin je. Hutang ni nanti saya akan bayar. Saya janji. Awak tak percaya saya ke? Bukan macam tu sayang. Kalau awak percayakan saya, awak sayang saya, ni. Awak sign je. Dapat je duit ni nanti, kita terus kahwin. Okey? Tu ni, Janji. Terima kasih sayang. lepas dapat je pinjaman, kau terus lari. Lepas tu tak reti nak bayar. Ya Allah, kenapalah aku boleh jadi penjamin dia ni? Jadi kepada para wanita kat luar sana, tu dia, jaga baik-baik, berhati-hati. Jangan kerana cinta anda jadi penjamin. Okey, Cik Syah, kalau kita nak lihat situasi tadi tu, apa yang Cik Syah boleh komen? Pernah ke mungkin melalui atau mendengar situasi macam ni? Kalau keadaan terjadi macam sebagai itu, pertama sekali hendaklah pastikan kesahihan betul atau tidak hutang tersebut dilaksanakan oleh peminjam dan dijamin oleh beliau. Yang keduanya, mereka seorang bankrupt boleh, seorang penjamin yang bankrupt boleh untuk melihat dan mendapatkan berapa hutang yang telah ditanggung olehnya dan juga kenapa tidak membuat bayaran daripada pemihutang. Sekiranya gagal pemihutang untuk memberikan maklumat, mereka boleh membuat aduan kepada bank negara. Seterusnya, sekiranya berlaku penipuan tanda tangan dan sebagainya yang disyaki telah melakukan pelakuan jenayah dan sebagainya, mereka boleh membuat laporan kepada polis. Okey, soalan yang lebih menarik. Okey, katalah si teman wanita tadi bersetuju. Okey, tak apa aku tanggung. Aku tanggung je lah dengan bank ni. Lepas tu dia tanggung dengan bank tu, tapi dia nak cari balik teman lelaki dia nak saman lelaki tu. Boleh atau tak boleh dan bagaimana? Sama atas faktor apa tu Farid? Sekali saya Atas bertanya. faktor telah ditipu, telah dimanipulasi, telah menanggung kerugian kerana terpaksa menanggung hutangnya dulu. Saya ambil kira situasi ni di mana teman lelaki telah melarikan diri. Dah lagi. So biasanya serahan boleh untuk memberi efek
kepada sesuatu tuntutan tu, kita perlu serahkan notis tuntutan kepada alamat kediaman teman lelaki dalam contoh yang Farin bagi. Tapi sekiranya teman lelaki tu tidak lagi mendiami kediaman tersebut, maka teman wanita dalam situasi Farin tadi boleh memfailkan satu penyampaian ganti. Maksudnya tidak perlu menyerahkan secara fizikal kepada penerima. Cukup sekadar kita bayar kepada mahkamah, bayar kepada agensi akhbar untuk membuat iklan di surat khabar. Okey, jadi tindakan undang-undang yang boleh diambil ialah apa? Tindakan undang-undang adalah untuk membatalkan perjanjian penjamin tersebut. Okey, tak. Sekarang ni dia nak saman teman lelaki dia tu. Boleh ke tak boleh? Nak minta ganti rugi balik duit ke, nak minta dia dihadapkan ke mahkamah ke? Dan kita perlu tengok pula apakah bentuk tuntutan yang dituntut. Ganti rugi yang ingin dituntut disebabkan kerugian yang dialami, disebabkan perlu melangsaikan hutang teman lelaki, maka si penjamin boleh kini membuat permohonan untuk memulihkan semula hutang yang dibayar kepada bank kepada teman lelaki tersebut. Ya, kadang jangan main-main ni Cik Zufar. Kadang yang temuan itu nak balas dendam kat teman lelaki dia, mana kita tahu kan. Okey. Baik, cukup menarik. Saya harap serba ringkas mampu menjelaskan kepada anda, tapi banyak lagi yang kita akan bincangkan dan persoalkan tentang isu ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kita kembali dalam Sofa Putih dan terus memasyarakatkan undang-undang. Dan hari ini cukup menarik, cukup panas topik kita, tetapi saya harap telah memberikan pencerahan, penjelasan kepada para penonton dan juga masyarakat mengenai isu bankrupt dan juga menjadi seorang penjamin ni sebenarnya. Cica, ini soalan menarik yang saya tak nak tinggalkanlah. Kadang-kadang kita tahu individu tu, dia ni dah bankrupt ni. Tapi wah hidup dia bukan mewah lagi. Tak bankrupt ke sebenarnya? Atau macam mana situasi itu? Apa yang Jabatan Insolvensi buat? Ya, Farin. Kadang-kadang kita tengok orang dekat luar tu, orang hidup mewah. Kelihatan mewah. Sedangkan dia seorang bankrupt dan sebagainya. Tindakan kita akan ambil ialah melakukan siasatan ke atas harta tersebut. Sekiranya harta tersebut tidak bercagar dan tidak bersih untuk boleh dihasilkan, maka tindakan penghasilan akan dilakukan oleh pihak jabatan. Jadi seorang bankrupt tidak juga boleh dilepaskan begitu sahaja. Walau bagaimanapun, ada juga keadaan yang kelihatannya mewah tapi sebenarnya harta tersebut bukan milik dia. Tetapi ia adalah milik yang diamanahkan. Contohnya harta anaknya. Kereta anaknya yang dipakai. Jadi anaknya membenarkan ia memakai kenderaan tersebut untuk kegunaannya sendiri dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang itu, harta tersebut tidak terletak kepada Ketua Pengarah Insolvensi dan tidak boleh dihasilkan untuk faedah peminta. Baik, Cik Zufar, situasi yang ini juga mungkin berlaku dalam masyarakat. Kita dah jadi penjamin. Kita menanggunglah hutang dia tiap-tiap tahun. Sekali 3-4 tahun kita tengok kita dah habis bayar hutang tu, kita tengok wah, rumah mewah, kereta mewah yang kita bayar tiap-tiap bulan tu masih memandu lagi. Apa kita boleh ambil tindakan ke orang tu? Para penonton di luar sana perlu faham ya, jikalau seseorang itu ingin mendapatkan ganti rugi dalam bentuk pampasan wang, solusinya adalah untuk memfailkan guaman sivil. Sekiranya seseorang itu ingin mendapat keadilan dalam bentuk hukuman dikenakan ke atas pesalah dalam bentuk penjara atau denda, maka ianya perlu dimulakan dengan laporan polis supaya satu kes jenayah boleh difailkan di mahkamah. Sekiranya kes jenayah difailkan di mahkamah, seorang penuntut itu tidak boleh mendapat pampasan wang. Kalau saya nak duit. Benar. Saya kena jumpa, apa yang you nak. saya kena jumpa peguam macam Cik Zufar ni, filekan orang tu, saya bayar hutang dia selama ni, saya nak balik duit saya. Jadi itulah yang kita akan filekan. Betul. Okey. Satu lagi, orang selalu tak faham. Kita penjamin, kita bayar kereta orang tu, katalah di atas nama orang tersebut. Akhirnya, hutang dah habis dibayar, kereta tu siapa guna? Kereta tu akan lihat kepada geran kereta. Kita sebagai penjamin memang tanggungjawab kita seperti yang termaktub dalam perjanjian penjamin untuk membiayai pembayaran pinjaman sekiranya peminjam gagal untuk membayar.
bergantung kepada hak milik kenderaan tersebut masih lagi merupakan hak milik pemilik kenderaan tersebut. Sedap kita jadi penjamin bayar kereta orang, Begitulah kita jadi dia punya. hakikatnya. So itu contoh saja, contoh saja. Okey, kita dah sampai ke penghujung sofa putih untuk topik kita kali ini. Cik Syah daripada Jabatan Insolvensi mungkin bagi tips, bagi nasihat dan pesanan kepada masyarakat di luar sana tentang isu ni. Ya, Fadin, kalau seorang tu dah bankrupt, datang ke pejabat ini, jangan takut. Apatah lagi kalau ia merupakan seorang penjamin. Kalau penjamin, hak penjamin untuk dilepaskan lebih baik daripada seorang peminjam. Di mana bahawa sijil ketua pengarah insolvensi, seorang penjamin tidak boleh dibantah oleh pemutang. Jadi kalau untuk pelepasan dia boleh dikeluarkan dilepaskan daripada kebankrapan. Begitu juga dalam situasi pembatalan dan sebagainya, maka penjamin juga mempunyai hak untuk berjumpa atau berbincang dengan pemutang untuk mendapatkan pengurangan yang lebih. Itu nasihat saya. Jangan takut datang ke pejabat insolvensi. Dan akhir sekali kita juga ada agensi bantuan AKPK dan sebagainya untuk berbicara ataupun membantu kita lah mendapatkan khidmat nasihat. Okey. Ya, Cik Sufah, pesanan akhir daripada pihak peguam. Silakan. Pesanan akhir di sini seperti yang saya tekankan sebentar tadi, semak dan ambil inisiatif untuk menyemak dan sikap berwaspada. Semak tentang kedudukan kewangan seorang peminjam itu, berwaspada sekiranya ada individu-individu yang ingin mendapat salinan kad pengenalan tanpa sebab, kerana ini merupakan salah satu modus operandi untuk menjadikan seorang penjamin itu penjamin kepada pinjaman tanpa kerelaan daripada seorang penjamin. Dan pada masa yang sama, ambil masa untuk memahami isi kandungan perjanjian tersebut, dapatkan khidmat nasihat guaman untuk lebih memahami kandungan perjanjian tersebut. Sekarang bila cakap pasal peguam nanti diorang tahu kos. Macam mana tu? Apa yang boleh yakinkan kepada penonton? Kos ni secara jujurnya dia mengikut budi bicara seorang peguam tu. Setengah peguam mereka atas dasar belas ihsan atau rela hati hanya memberi nasihat yang mudah untuk menafsirkan segala macam isi kandungan yang rumit dalam perjanjian untuk kebaikan penjamin. Saya percaya ramai antara kalangan kita di luar sana mempunyai kenalan ataupun ahli keluarga terdekat yang terlibat dalam industri undang-undang ni. Tidak semestinya seorang peguam, Farid, pegawai bank atau orang-orang yang lebih arif tentang isu guaman ini. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Zufar Shah dan juga Encik Syahrudin, dan kita harap sebenarnya apa perbincangan kita telah menyelesaikan masalah berkaitan penjamin yang boleh bankrupt. Saya kira ini satu pencerahan yang cukup baik yang membuka mata kita semua untuk terus mencelikkan diri kita tentang undang-undang, kerana kita di Sofa Putih ingin terus memasyarakatkan undang-undang. Sehingga kita bertemu lagi, saya Farin Ahmad. Assalamualaikum.